Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kuliah yang ke-9 berkait dengan modul 1 iaitu pemegang taruh dalam sekolah TS25. Dalam konteks sekolah TS25 ini, kita kena faham satu lagi entiti yang penting iaitu pemegang taruh. Ia berada dalam KRA, sokongan PIBG dan komuniti. Kalau kita ingat kembali rangka konsep dulu, pemegang taruh berada dalam sokongan PIBG dan komuniti. Ia juga boleh mempengaruhi, boleh membantu sekolah untuk menjayakan TS25 ini. Baik, tuan-tuan sekalian, kita faham apakah itu pemegang taruh. Pemegang taruh atau stakeholder adalah mereka yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam sesebuah sekolah. Pemegang taruh akan menentukan inisiatif sesebuah institusi dalam melakukan perubahan dan transformasi dapat digerakkan supaya memperolehi kejayaan untuk jangka panjang. Kita kena ingat pemegang taruh ini juga ada peranannya, ada fungsinya untuk menjayakan TS25. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Baik. Pemegang taruh kita boleh pecahkan kepada dua. Satu, pemegang taruh dalaman yang ada kena-mengena dengan sistem kita, yang memayungi sistem kita, yang terlibat secara langsung dengan sistem kita, dan juga pemegang taruh luaran yang berada di luar daripada sistem kita. Baik. Jadi pemegang taruh dalaman dahulu terdiri daripada personel yang bekerja dalam sistem sekolah secara harian. Ada kawalan terhadap apa yang berlaku di sekolah. Kita boleh kaitkan ini dengan JPN, KPM, PPD, Lembaga Pengurusan Sekolah dan sebagainya. Mereka ada hak kepada sekolah kita itu. Baik, itu adalah kita panggil sebagai pemegang taruh dalaman. Kemudian pemegang taruh luaran, iaitu yang tidak terlibat dengan urusan seharian di sekolah, tidak menentukan hasil akhir daripada sistem persekolahan, tetapi mempunyai minat yang mendalam terhadap hasil akhir tersebut. Maknanya inilah yang kita nak bawa bersama dengan sekolah kita, yang nak membantu kita bagi menjayakan lagi aktiviti projek TS25 yang kita rancangkan di sekolah kita. Jadi pemegang taruh luaran ini antaranya ialah agensi kerajaan yang berada di luar KPM. Agensi swasta, badan bukan kerajaan atau NGO, alumni, PIBK, komuniti setempat. Inilah yang nak kita gabungkan dengan projek TS25 sekolah kita. Dalam istilah yang mudah, ia adalah sarana. Yang berkaitan dengan sarana. Sama ada sarana PIBG, sarana ibu bapa dan sebagainya. Baik. Jadi, pemegang taruh ini kita kena buat permuafakatan. Saya panggil dia sebagai jalinan strategik komuniti. Tak boleh kita biarkan dia begitu sahaja, kerana kita tahu dia boleh memberi keuntungan kepada kita. Dia juga perlukan kita. Jadi rakan strategi itu, jalinan strategi komuniti yang saling menguntungkan kita. Ini kita kena pegang. Yang merugikan kita tak payahlah. Yang saling menguntungkan kita kena pegang. Kita kena buat jalinan dengan dia. Jadi kita kena kenal pasti dulu siapakah pemegang taruh yang boleh memberi keuntungan kepada kita. Yang kedua, kita akan analisis profil pemegang taruh tersebut. Kemudian barulah kita rancang strategi permuafakatan. Di sinilah kita bina jalinan strategi komuniti JSK. Kemudian kita laksanakan permuafakatan. Kemudian kita ukur sejauh manakah impak daripada permuafakatan tersebut. Ini adalah kitaran yang perlu ada apabila kita buat jalinan strategi komuniti dengan pemegang taruh.
Dalam konteks tiada prima, tuan-tuan kena buat satu jalinan strategik komuniti. Sekurang-kurangnya satu. Lebih tak apa. Okay, ya? Sekurang-kurangnya satu kena ada. Wajib ada. Wajib mencari rakan strategik di sekolah kita itu supaya kita berjaya melaksanakan projek pemegang taruh. Baik, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Saya ambil contoh di SMK Jengka Pusat 2. So, kita kena kenal pasti siapakah pemegang taruh di peringkat sekolah yang boleh membantu. Parents, ibu bapa, PIBG, agensi kerajaan yang ada di sekitar SMK Jengka Pusat 2 itu, alhamdulillah dia berdekatan dengan UiTM, dia berdekatan dengan kolej matrikulasi. Ini sudah kita boleh jalinkan dengan UiTM dan juga dengan kolej matrikulasi. Ada polis, ada bomba, ada JPJ, ada Jabatan Pertahanan Awam, ada Jabatan Agama Islam, ada Kiat Mara. Inilah antara pemegang-pemegang taruh luaran yang kita kena analisis dahulu, yang mana boleh memberikan keuntungan kepada kita apabila kita laksanakan jalinan strategik nanti. Dan pada masa yang sama, mereka juga perlukan anak-anak kita sebagai anggota ataupun sebagai dia punya projeknya nanti, ya. Baik, termasuk juga jalinan dengan politik lah untuk mencari dana. Okey, YB Parlimen, YB Adung dan sebagainya, ini kita kena bina supaya kita mudah dapat dana. Baik. Kemudian dengan agensi swasta yang ada di sekitarnya, ada Faedah Wilayah Jengka, ada Pusat Latihan Sinar Cermelang, ada Kolej Hasan Pahang, ada Kuipsas, ada Pusat Tahfiz, ada Bank Rakyat, AFI Bank dan sebagainya yang juga boleh kita manfaatkannya nanti. Termasuklah NGO, alumni sekolah, Persatuan Seni Silat Gayung, Persatuan Alam Sekitar dan sebagainya. Apa saja sumber sarana yang ada di sekitar, kita boleh gabung jalinkan. Kita boleh jalinkan dengan sekolah kita sebagai jalinan strategik komuniti. Saya nak ambil satu contoh yang pernah saya laksanakan ketika saya di SMK Jengka Pusat 2 dahulu, iaitu saya jalinkan kelas MPW di sekolah saya dengan Kolej Komuniti Jerantut yang juga menawarkan kursus yang hampir sama. Itu dia. MPW, pemprosesan makanan yang ada di sekolah saya jalinkan dengan Kolej Komuniti Jerantut yang juga menawarkan kursus pemprosesan makanan. Banyak manfaatnya apabila saya melaksanakan jalinan itu yang saya nampak kedua-duanya boleh memberikan keuntungan. Antara perkara yang boleh saya terangkan sini, keuntungannya ialah meningkatkan kemahiran amali lanjutan hands-on anak-anak saya tadi. Saya faham di sekolah terhad, peralatan terhad, bahan-bahan terhad, maka latihan amali kelas MPW, pemprosesan makanan, anak-anak saya laksanakan di Kolej Komuniti Jerantut. Bayangkan tuan-tuan, mereka masuk buat latihan amali di kolej. Macam latihan industri dah. Semua bahan ada, semua kelengkapan ada. Hasil daripada jalinan strategik tadi. Kemudian dia meningkatkan kemahiran kebat SPM daripada inovasi produk. Produk-produk yang dilaksanakan, yang diamalikan di Kolej Komuniti Jerantut boleh dipelbagaikan, boleh diinovasikan. Produk-produk inilah, hasil inilah diguna sebagai amali SPM. Tengok, dia memberikan keuntungan kepada anak-anak saya. Kemudian meningkatkan nilai kemahiran insaniah, soft skill anak-anak saya tadi. Untuk berkomunikasi, untuk berhubung dengan pensyarah, untuk berkolaborate melaksanakan tugasan dan aktiviti yang dikenalikan oleh pensyarah di sana. Menggunakan silibus kita. Itu istimewanya. Dia menggunakan silibus kita, dia bantu anak-anak kita untuk menjalankan amali dan sebagainya. Sudah pastinya dia memberi satu yang paling penting sekali, jaminan kebolehpasaran pasca SPM.
Dalam keadaan kolej komuniti Jerantuk tercari-cari siapa nak masuk ke sana, kami menyediakan anak-anak itu. Anak-anak yang telah menjalani latihan industri di sana, apabila SPM nanti, insya-Allah dia akan masuk ke sana. Ini merupakan satu jalinan yang saling menguntungkan. Saya dapat, dia dapat. Kemudian di sana juga dia melaksanakan unpacking curriculum. Curriculum dirungkai, dirombak, digabung jaling, digabungkan bersama dengan amali dan sebagainya dengan modul-modul pembelajaran yang ada di Kolej Komuniti Jerantuk. Kita tambah baik, kita ubah suai supaya dia tak lari daripada silibus SPM kita. Alhamdulillah, inilah antara perkara yang sangat penting apabila kita melaksanakan jalinan strategik komuniti yang saling menguntungkan. Kita untung, dia untung. Kita untung dari segi latihan, dia untung dari segi keboleh pasaran. Apabila anak ini tamat SPM, dia akan masuk sana sebagai pelajarnya. Baik. Jadi semuanya memberikan impak positif daripada projek kolaborasi ini. Okey? Dari segi latihan amali, anak-anak ini melaksanakan 10 siri latihan setahun. Bayangkan, 10 siri latihan setahun dan setiap siri latihan disediakan sijil. Kolej Komuniti Jerantuk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan sijil latihan amali untuk anak-anak saya. Ini maknanya selain daripada kemahiran, dia juga mendapat sijil pengiktirafan dan dia menjadi merit untuk anak-anak itu meneruskan pengajiannya di peringkat yang lebih tinggi. Itulah antara perkara-perkara yang perlu kita fikir apabila kita laksanakan jalinan strategik komuniti ini supaya kita tak rugi, dia pun tak rugi. Saling menguntungkan. Baik. Jadi antara soft skill yang terbina daripada jalinan ini adalah dari segi communication skill. Dilatih untuk berkomunikasi. Selepas menjalani latihan amali, anak-anak itu dilatih untuk keusahawanan. Dilatih untuk menjual produk. Di situ perlukan kemahiran komunikasi. Di samping itu, kemahiran kepimpinan. Kemahiran bekerja sebagai satu pasukan, teamwork skill. Kemahiran mengorganisasi, menguruskan organisasi. Kemahiran untuk menguruskan masa, time management skill. Kemahiran untuk buat research, problem solving, critical thinking dan juga creativity skill. Itu semua diperolehi, ditambah baik ketika anak-anak itu menjalani latihan di Kolej Komuniti Jerantuk. Bawa balik ke sekolah, dia akan lebarkan lagi, dia akan perluaskan lagi, dia akan perkukuhkan lagi bersama dengan guru-gurunya. Inilah antara manfaatnya yang diperolehi apabila kita memilih rakan yang betul untuk kita melaksanakan jalinan strategi. Di samping itu, apabila masuk tahun kedua, saya lebarkan lagi jalinan strategi saya sekolah itu dengan UiTM Pahang. Jalinan strategi dengan JAIB, Jabatan Agama Islam Pahang, yang berada di Jengka. Saya nak melahirkan iman muda, saya nak lahirkan da'i muda, maka saya dapatkan kepakaran, saya dapatkan bantuan daripada JAIB, Jabatan Agama Islam Pahang, yang ada di wilayah Jengka. Kemudian saya jalinkan juga dengan kolej matrikulasi. Ini untuk anak-anak yang cermelang. Anak-anak yang berada di aliran sains tulen yang akan menuju kepada matrikulasi, maka saya buat satu jalinan strategi dengan kolej matrikulasi untuk memudahkan proses kemasukan dan sebagainya. Jadi, saya sangat setuju setiap sekolah mengadakan jalinan strategi komuniti bagi tujuan memperkasakan TS25 di sekolah kita. Pilihlah mana-mana NGO, pilihlah mana-mana komuniti, tak kira agensi kerajaan boleh, swasta boleh, NGO boleh, untuk kita jayakan jalinan strategi komuniti ini, tapi berpegang kepada prinsip saling menguntungkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.